Tahukah anda akan ada 70,000 daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memasuki syurga tanpa dihisap. Dan antara ciri mereka itu adalah mereka tidak menjampi dan tidak meminta dijampi. Okey, intro. Jeng 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 jeng. Alamak, tak ada. Okey, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sambungan siri penjelasan saya ke atas buku saya, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Baik, dalam beberapa video sebelum-sebelum ini, saya membicarakan tentang hukum jampi-jampian. Bagi sesiapa yang baru masuk terus ke video ini, sangat dianjurkan menonton video-video sebelum ini. Bahkan seluruh video yang ada dalam playlist. Yang playlist penjelasan, siri penjelasan buku saya Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Baik, ketika saya sedang menjelaskan tentang hukum jampi-jampian, saya mendapat soalan yang bagus daripada dua penonton yang bertanya tentang bagaimana dengan hadis yang menerangkan bahawa ada di kepada kalangan umat Islam ni seramai 70,000 orang yang akan memasuki syurga tanpa dihisap. Dan salah satu ciri mereka itu adalah mereka ini tidak menjampi. So, apa duk cerita panjang-panjang tentang jampi ni? Okay, tak, yang terakhir tu saya tambah. Baik, ini soalan yang bagus dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hadis tersebut. Ya, baik, hadis itu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Dan mari sama-sama kita baca dahulu hadis ini dan saya akan bacakan lafaz daripada Sahih Al-Bukhari. Hadis ini saya nak baca lafaz penuh kerana ia kandungan penuh hadis itu memang menarik. Dan ia memiliki satu sentimental value bagi saya sendiri. Okey, nanti saya kongsikan. Baik, bagi tuan-tuan yang mahu merujuk sendiri, jom kita biasakan diri merujuk sendiri. Ayuh kita rujuk kepada kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 5311. Kalau ikut penomboran Fathul Bari, hadis nombor 5752. Hadis ini dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari 2 kali dalam kitab sahihnya. Sekali lagi, beliau kemukakan dalam hadis nombor 6059 atau kalau mengikut penomboran Fathul Bari 6541 ya, dengan lafaz yang sedikit berbeza. Hadis ini juga ada dalam kitab Sahih Muslim, sila rujuk nombor 323 atau kalau mengikut penomboran Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, hadis nombor 220. Kalau tak ada, sila muat turun, jemput muat turun aplikasi, boleh fokus tak? Aplikasi Hadis Encyclopedia yang ada untuk Android dan tak silap saya untuk iOS pun ada. Dan ayuh kita biasakan diri membaca terus lafaz hadis sebagaimana yang aslinya. Okay? Ayuh kita sama-sama membiasakan diri baca ayat Quran dan baca juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan semuanya sekarang ini mudah untuk kita dapati dalam telefon bimbit kita sendiri ya. Baik, sekarang ni saya nak bacakan daripada Sahih Al-Bukhari hadis nombor 5311 atau kalau mengikut penomboran Fathul Bari hadis nombor 5752 ya, daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, yakni para sahabat. Faqala uridas alayyal umamu. Diperlihatkan kepada aku umat-umat. Okay? Umat-umat ni maknanya bagi setiap Nabi ada umat, setiap Nabi ada umat kan. Bagi Nabi Muhammad pun ada umat, yang ni kita yang dikenali sebagai umat Muhammad. Faja'ala yamurrun nabiyyu ma'ahu rajulu. Lalu melintas, Nabi nampak melintas seorang Nabi yang bersamanya seorang aja umat. Satu orang aja umat dia. Okay. Wan nabiyyu ma'ahur rajulani. Dan melintas juga seorang lagi Nabi yang umat dia 2 orang saja. Wan nabiyyu ma'ahur rahtu. Dan melintas seorang lagi Nabi yang umatnya sekelompok orang. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Dan Nabi yang tak ada langsung. Seorang pun tak ada bersamanya. Maknanya umatnya tak ada.
Dan bahagian awal hadis inilah yang saya kata ada sentimental value-nya kepada saya. Kenapa? Saya sendiri lama dulu, bila saya minat mengkaji ilmu-ilmu agama, saya pun terlintas juga untuk berkongsi. Ketika itu berkongsi melalui penulisan. Tapi seperti biasa, terlintas di fikiran, terlintas di hati. Kalau aku tulis buku, siapa yang nak baca? Bukannya ustaz kan? Siapa yang nak baca? Ini kiranya saya mula menulis tahun 98. Maknanya tahun lebih kurang 99, 97, 98 tu kan. Ketika sedang berkira-kira nak menulis ke tak. Tapi kalau tulis, siapa yang nak baca? Kan? Jadi, antara yang memberi motivasi kepada saya ialah bahagian awal hadis ni. Jika seorang Nabi, ni pangkat Nabi ni. Nabi pun, pengikutnya, umatnya ada yang seorang, ada yang dua orang, ada yang sekelompok, ada yang tak ada langsung. Ini Nabi. Apatahlah pula kalau orang biasa macam saya ni. Bererti apa? Yang dituntut kepada kita ialah berdakwah. Yang dituntut kepada kita ialah menyampaikan ilmu tanpa mengambil kira siapa yang selepas itu akan ikut. Siapa yang selepas itu akan membaca. Siapa yang lepas itu akan menonton. Sama juga saya mula menulis tahun 98. Bila kemudian ada dapat jemputan pula untuk memberi kuliah. Sama juga. Siapa yang nak datang dengar kuliah saya? Kan? Tak ada orang datang kot. Okay? Tapi sekali lagi teringat bahagian awal hadis ni. Teringat ya? Tak apa. Saya pesan pada diri saya, kalau ada seorang yang hadir pun tak apa. Ada dua orang hadir pun tak apa. Tengok-tengok ramai pula hadir. Kita pun muskil. Ni apa hal? Mari ni nak tengok apa ni? Okey, dan memang ada kuliah saya yang hanya beberapa orang hadir. Ada yang sedikit saja sampai tak jadi kuliah. Kita duduklah satu kumpulan. Kita panggil apa? Satu halaqah. Dan membuat satu majlis ilmu yang kecil. Dan memang kadang-kadang ada 2-3 orang hadir. Tapi saya meneruskan juga kuliah sebab 2-3 orang itulah yang telah bersusah payah untuk datang mendengar kuliah. Yang 2-3 orang itulah yang telah make time. Macam mana sebut ke bahasa? Yang telah membahagikan masanya, bersusah payah datang untuk dengar. Dan mereka ni dengan buku nota lah, dengan ada terjemahan Quran apa semua dah siap. Takkan kita tak nak cakap kan? Jadi 2-3 orang pun cakap juga motivasi bahagian awal hadis ini. Demikian juga itu menulis, kemudian membuat kuliah. Kemudian apabila saya lebih kurang tahun lepas, bulan 5 macam tu, saya bercadang nak buat rakaman-rakaman kuliah YouTube sendiri. Siapa nak tengok YouTube saya ni? Lepas tu saya fikir tak apa, dapat 5-10 view pun cukup dah tu. Sebab yang penting kita sampaikan, bukan berapa orang nak view. Dan YouTube ni free saja. Cakap je lah apa yang nak kira berapa orang view. Dan sekali lagi, bahagian awal hadis ini menjadi motivasi bagi saya. Kalau Nabi pun ada yang sampai tak ada umat langsung. Yang ada pun seorang, dua orang. Apatah lagi kita orang biasa. Tapi yang penting kita sampaikan ilmu. Yang penting kita pastikan dulu nak sampaikan tu perkara betul. Dan kita sampaikan. Jangan kira siapa nak baca buku. Jangan kira siapa yang nak hadir kuliah. Jangan kira siapa yang nak tengok berapa orang view. Okey, dan jadi ini yang saya masukkan tadi. Bahagian awal hadis ini ada sentimental value kepada saya. Baik, kita sambung. Okey, selepas lintasnya seorang Nabi yang tak ada pengikut langsung, baginda meneruskan, fara'aitu sawadan kasiran saddal ufuq. Lalu aku melihat ada sekumpulan manusia ramai di satu ufuk, di satu arah, di satu ufuk. Farajautu an takuna ummati. Lalu aku berharap itulah umatku, ramai sikit umatku. Faqila haza Musa wa qaumuhu. Akan tetapi dikatakannya ini adalah Musa dan umatnya. Alamak, itu umat Nabi Musa. Summa qila li unzur fara'aitu sawadan kasiran saddal ufuqa. Kemudian dikatakan lagi kepadaku, lihatlah. Okey, lihatlah. Maka aku melihat dan tengok arah lain pula ada satu lagi kelompok manusia yang ramai. Faqila li unzur hakaza wa hakaza. Okey, tengok lagi arah ni, tengok lagi arah itu. Nabi pun tengok. Fara'aitu sawadan kasiran saddal ufuqa. Faqila haula'i ummatuka. Lalu aku pun melihat di arah sana, di arah sana. Ya, memang ramai lagi. Maka diperkatakan, itulah umat kamu.
Disambung lagi, wa ma'aha ulai sab'una alfan yadkhulunal jannah. Dan di kalangan mereka itu ada 70,000 orang yang akan memasuki syurga tanpa dihisab. Kalau dalam lafaz Sahih Muslim, yang akan memasuki syurga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Okey. Ini yang 70,000 orang tadi tu. Fatafarraqan nasu walam yubayyin lahum. Walam yubayyan lahum. Maka orang ramai pun berpisah, beredar tanpa sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka. Dalam lafaz Sahih Muslim ada tambahan, baginda pun bangun masuk ke rumah. Fatazakaran ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada lagi para sahabat yang masih duduk lagi, lalu mereka pun membicarakan hadis tersebut. Faqalu, lalu mereka berkata, amma nahnu fawulidna fi syirki walakinna amanna billahi wa rasulih. Adapun kami ini dilahirkan dalam suasana syirik, dan alhamdulillah kami sekarang telah pun beriman kepada Allah dan Rasulullah. Walakin haula'i hum abna'una. Akan tetapi mereka tu yang 70,000 itu, mereka itu adalah anak-anak kami yang sememangnya dilahirkan dalam Islam. Fabalaghan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka perbicaraan mereka itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala hum allazina la yatatayyaruna. Mereka itu yang 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab tu, apa ciri-ciri mereka? La yatatayyaruna. Mereka ini tidak percaya kepada arah penerbangan burung. Okey, kaum Arab ketika itu, mereka ni percaya good luck, bad luck. Bila mereka keluar untuk sesuatu urusan, bila mereka musafir, mereka nampak sekumpulan burung ataupun seekor burung terbang ke arah kanan. Itu petanda good luck. Lalu mereka pun rasa bersemangat, rasa optimistik. Akan tetapi apabila mereka melihat adanya sekumpulan burung ataupun seekor burung terbang ke arah kiri, this is bad luck. Maka mereka merasa macam pesimis ataupun nak patah balik ke? This is bad luck. Jadi mereka ni percaya kepada good luck dan bad luck, nasib baik dan nasib buruk. Walaupun disebut di sini, tetapi selari dengan peredaran zaman, apa saja yang dipercayai oleh manusia sebagai bad luck atau good luck, itu adalah sesuatu yang salah. Ya, tidak ada good luck dan bad luck. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi ciri pertama, tidak percaya kepada nasib baik ataupun nasib buruk. Wala yastarquna, dan mereka tidak meminta diruqyah. Mereka tidak meminta dijampi. Kalau dalam lafaz Sahih Muslim, berbeza sikit, mereka tidak menjampi dan tidak meminta dijampi. Okay? Mereka tidak menjampi orang lain dan mereka tidak meminta orang lain menjampi diri mereka. Jadi maknanya langsung tak ada kaitan dengan jampi-jampian. Wala yaktawuna, dan mereka ini tidak berubat dengan besi panas yang disebut sebagai K. Zaman dulu kan kalau ada kecederaan parah ke apa, dirawat dengan besi panas. Kalau kita ada tengok movie zaman dulu-dulunya, kalau cedera ke apa, mereka panaskan besi tu, maka mereka tekan kan. Yang itu yang tidak dibuat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebaliknya, kepada Tuhan mereka lah mereka ini bertawakal. Faqama Ukashatu bin Mihsan. Maka berdirilah seorang sahabat Nabi yang bernama Ukashah bin Mihsan. Faqala aminhum ana. Apakah aku ini termasuk daripada mereka itu? Ya Rasulullah. Faqala na'am. Rasulullah menjawab, ya, engkau termasuk. Faqama akharu. Lalu berdiri seorang lagi sahabat. Faqala aminhum ana. Lalu berkata ataupun bertanya, apakah aku juga termasuk mereka? Faqala, maka Nabi menjawab, engkau telah didahului oleh Ukashah. Dalam lafaz Bukhari yang lain, bukannya bertanya, tapi dia meminta didoakan. Wahai Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk mereka. Maka Rasulullah pun menjawab, ya, kamu termasuk mereka. Seorang lagi sahabat berdiri, ya Rasulullah, doakanlah juga untuk aku. Rasulullah menjawab, engkau telah pun didahului oleh Ukashah.
Jadi ini lafaz penuh hadis tersebut, ya, lafaz penuh hadis tersebut. Jadi bahagian pertama tu yang ada sentimental value saya telah pun jelaskan. Sekarang ini kita masuk kepada persoalan 70,000 daripada umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam yang akan memasuki syurga tanpa dihisap. Dan mereka ini secara harfiah, kalau terjemahan literal, tak percaya kepada arah penerbangan burung, tapi maksudnya ialah tidak mempercayai pada nasib baik dan nasib buruk. Kemudiannya mereka ni tak ada kaitan dengan jampi-jampian, tidak menjampi dan tidak juga dijampi. Okey? Dan yang ketiga, mereka ini tidak berubat dengan perubatan kai ataupun besi panas. Sebaliknya mereka ini kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi zahir hadis ini nampaknya macam tak payahlah nak berubat, tak payah nak jampi-jampian. Dan kalau K itu salah satu bentuk perubatan pada zaman Nabi SAW, berarti tak payahlah nak buat rawatan apa-apa, duduk diam, bertawakal pada Allah saja. Betul tak secara zahirnya tu? Dan boleh masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diaudit apa-apa kesalahan lain ke apa. Kalau ikut lafaz Muslim, boleh masuk syurga tanpa dihisap dan tanpa diazab. Okey, kalau macam ni, aku sakit ke apa ke, aku biar je lah. Tak payah nak rawat, tak payah nak jampi-jampian, biar saja. Kan zahir hadis nampak seperti itu. Tapi itulah. Di penghujung hadis tu, rangkap seterusnya, dan kepada Allah lah mereka ini bertawakal. Sudah ada petunjuk bahawa bukanlah duduk diam saja, sebab sama-sama kita tahu bahawa tawakal ini berusaha, kemudian barulah kita serahkan kepada Allah hasil usaha tersebut, apakah berjaya atau tidak, apakah sembuh atau tidak. Tawakal itu bukanlah duduk diam saja. Tawakal ni, kau buat apa ni? Aku tawakal ni, aku sakit ni, tapi tak nak jumpa doktor, tak nak rawatan, tak mau jampi-jampian, aku nak tawakal saja. Salah tu. Kan? Jadi, apakah maksud sebenar hadis ini? Ya, secara zahir macam best, kan? Tapi macam tak kena. Lalu apakah maksud sebenar hadis ini? Maka kalau kita nak faham, ayuh kita rujuk penjelasan para ulama. Bukan kau ni ada buat satu video, kenapa saya tak ikut ulama? Okay? Memang ada video saya tu, video tu banyak orang tengok dan banyak orang terus komen semata-mata kerana tajuk. Padahal tajuk itu dalam bahasa Inggeris disebut sebagai clickbait. Bait ni umpan. Umpan untuk orang klik. Maknanya tajuk video tu saja saya buat jadi kontroversi, jadi hangat sikit untuk tarik perhatian orang dan klik untuk baca. Disebut sebagai clickbait. Jadi kalau tonton video tu, bukanlah saya tak nak ikut ulama, tetapi tak apa, tonton dulu. Tapi sayang sekali banyak orang yang terburu-buru, dia tengok tajuk terus komen, ataupun tengok the first 5 minutes teruslah komen. Padahal kalau rujuk seterusnya, dia akan faham apa maksud saya. Baik. Bila kita dah baca hadis daripada Sahih Bukhari ni, apa rujukan yang terbaik untuk memahaminya? Ialah kitab Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijrah. Okay? Itu adalah kitab Syarah Sahih Bukhari. Ada beberapa kitab, tetapi ini yang paling masyhur, yang paling kerap dijadikan rujukan. Jadi ayuh kita rujuk kepada kitab Fathul Bari. Dan menariknya dalam kitab Fathul Bari ni, Imam Al-Bukhari, sebelum tu, Imam Al-Bukhari kadang-kadang satu hadis tu beliau kemukakan beberapa kali dalam kitab sahihnya, berulang-ulang. Kadang dengan lafaz yang sama, kadang dengan lafaz yang sedikit berbeza. Sebagai contoh hadis ini, beliau kemukakan 2 kali dalam kitab Sahih Al-Bukharinya dengan lafaz yang sedikit berbeza. Dan apabila mensyarahkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani lazimnya dia syarah sekali saja. Tak apalah ya dia nak ulang-ulang. Dan lazimnya bagi sesiapa yang biasa baca Fathul Bari, bila kita baca lafaz tu cari, dia kata lafaz ini telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dan telah saya jelaskan sebelum ni. Alamak, kena cari pula bab tu. Kadang hadis lain pula jumpa di sini, dia kata hadis ini juga dikemukakan dalam bab ini dan saya ada mensyarahnya dalam bab yang kemudian. Jadi sebab ialah kalau hadis yang sama, tak perlulah nak syarah 2 kali kan. Okey, jadi ini ciri-ciri dalam kitab Fathul Bari. Bila hadis tu berulang, lazimnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani akan mensyarahkannya sekali saja. Tak payah 2-3 kali. Tapi yang menariknya untuk hadis ini,
Ia berulang 2 kali dalam Sahih Al-Bukhari dan dua-dua kali Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarahkannya. Bila dalam syarah yang pertama, yang ini hadis nombor 5752, beliau mensyarahkannya. Bila masuk balik ke hadis yang kedua, lafaz yang kedua, nombor 6541, beliau tidak berkata, saya telah mensyarahkan hadis ini sebelumnya. Okay, menarik ya. Bila masuk hadis 6541, beliau akan syarahnya sekali lagi, menunjukkan banyaknya ilmu, banyaknya perbincangan dalam hadis ini. Baik, jadi apakah maksudnya? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani telah mengemukakan beberapa pandangan, tetapi ketika mensyarahkan hadis ini buat kali kedua, yakni syarah kepada hadis ini nombor 6541, di akhir sekali beliau mengemukakan penjelasan Imam Al-Kirmani yang bagi saya, apabila para imam itu mereka mengemukakan beberapa pandangan, pandangan yang terakhir itulah yang lazimnya bagi mereka yang terkuat dan yang mereka pandang ataupun mereka rajihkannya. Maknanya, dalam satu hadis tu ada beberapa pandangan. Okay, dalam persoalan hukum ada beberapa pandangan sebagai contoh. Ini kalau kita biasa baca, kita cerita metodologi sikit. Para imam ini lazimnya pandangan yang terakhir itulah pandangan yang mereka pilih, walaupun mereka tak sebut secara jelas. Jadi dalam hal ini pun Imam Ibn Hajar Asqalani mengemukakan beberapa pandangan, tetapi yang terakhir sekali beliau mengemukakan pandangan seorang imam yang namanya Imam Al-Kirmani. Okey, Imam Al-Kirmani ini nama penuhnya Syamsuddin Muhammad bin Yusuf Al-Kirmani yang meninggal dunia tahun 782 Hijrah. 782 Hijrah. Beliau memiliki sebuah kitab syarah Sahih Bukhari yang sendiri, Syarah Al-Kirmani ala Sahih Al-Bukhari, ataupun nama lainnya Al-Kawakib Ad-Darari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Sudah pun dicetak secara berasingan. Tak silap saya lebih kurang 20 jilid ya. Tapi tak apa, saya baca apa yang dinukil oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi saya sekarang sedang merujuk Fathul Bari edisi Maktabah Syamilah versi Android. Kalau versi dalam PC ataupun laptop pun sama juga, rujuk jilid 11 muka surat 410. Jilid 11 muka surat 410. Ini setelah menukil beberapa pandangan. Yang terakhir beliau mengemukakan pandangan Imam Al-Kirmani. Faqala, maka berkata Imam Al-Kirmani ini, qauluhu la yaktavuna ma'nahu illa inda darurati ma'a i'tiqadi anna syifai minallahi la min mujarradil kai. Okey, berkata Imam Al-Kirmani, sabda Nabi SAW tidak berubat dengan kai, tidak berubat dengan besi panas. Maknanya adalah tidak berubat kecuali ketika darurat. Bersama dengan keyakinan, bersama dengan iktikad bahawasanya yang menyembuhkan ialah Allah dan bukannya rawatan besi panas itu. Yang ini yang maksudnya hadis tu. Bukan tak merawat langsung. Tetapi sebab rawatan dengan kai besi panas ini ada mudaratnya juga. Sampai jika dihimpun semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara rawatan dengan besi panas ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ibn Qayyim, boleh katakan ada 4. Okay, pertama Nabi membolehkan, kedua Nabi memakruhkan, ada yang Nabi larang, ada yang Nabi anjurkan. Jadi macam mana tu? Ia case by case basis. Tengok penyakit tu macam mana, tengok orang yang nak rawat tu pandai ke tidak ke. Tapi the basic is, sebab ianya satu rawatannya banyak mudarat, ambil besi panas tu, bagi bakar sampai besi tu jadi merah menyala kan, lepas tu tekan pada anggota yang cedera ke apa kan. Jadi tidak merawat, maksudnya tidak merawat kecuali dalam suasana darurat, bersama dengan keyakinan, bersama dengan iktikad bahawa yang menyembuhkan bukanlah rawatan besi panas, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga sekarang ini dalam apa-apa rawatan yang kita buat di klinik, di hospital, kita merawat, tetapi hendaklah dengan keyakinan kesembuhan itu adalah daripada Allah, bukan dengan rawatan itu. Ya, ini ada saya terangkan dalam bab sebelum ini. Dalam video sebelum ini tajuknya hukum meminta tolong daripada manusia. Okey, wa qauluhu, dan sabda baginda, wa yastarquna, dan mereka tidak meminta untuk diruqyah. Ma'nahu bi ruqallati laysat fil Qur'ani wal hadisi sahihi karuqal jahiliyati wa ma la yu'manu an yakuna fihi syirkun.
Dan sabda Nabi SAW tidak meminta diruqyah, maknanya tidak meruqyah dengan apa yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis sahih. Okay? Ini bukan geng hadis sahih cakap ni. Ini Imam Al-Kirmani cakap, tidak meruqyah, tidak menjampi diri sendiri dengan jampi-jampian yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis sahih, sebagaimana jampi-jampian zaman jahiliah, dan apa yang dalam jampian tersebut tidak aman, tidak bersih, tidak aman daripada apa unsur-unsur syirik di dalamnya. Maknanya bukan sekadar confirm tak ada syirik, tidak aman. La yu'manu an yakuna fihi syirkun. Tidak aman, maknanya macam 50-50 lah. Dia ni baca lafaz tu macam dengan lain macamnya. Ini ni macam nak kata syirik, tapi ustaz yang baca, tapi tak aman. Dia macam mana? Okey, ada keraguan di situ. Ada syubhat di situ. Jadi, ciri-ciri orang yang akan masuk syurga tanpa hisab ini ialah mereka meninggalkan jampi-jampian yang bukan berasal daripada Quran dan hadis sahih, dan yang ini mereka meninggalkan jampi-jampian jahiliah dan jampi-jampian yang tidak aman, tidak bersih daripada sebarang unsur syirik di dalamnya. Wa qawluhu wala yatatayyaruna ayya la yatasha'amuna bisyai'in. Dan tidak mempercayai nasib baik dan buruk, yang ini tidak mempercayai adanya nasib buruk kepada sesuatu, ya. Macam bulan Rejab ke, Rabu terakhir bulan Rejab ke. Okey. Faka'annal murada annahumul lazina yatrukuna a'malal jahiliyati fi aqaidihim. Seolah-olah apa yang dikendaki ialah agar mereka ini menjauhi amalan-amalan jahiliah mereka daripada keyakinan mereka. Okey, sekian penjelasan Imam Al-Kirmani. Jadi hadis ini 70,000 orang daripada umat Nabi Muhammad SAW yang akan memasuki syurga tanpa hisab, atau dalam lafaz Muslim tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab. Yang ini mereka yang tidak mempercayai nasib baik, nasib buruk. Mereka yang tidak meminta diruqyah, tambahan Sahih Muslim, dan tidak juga meruqyah. Okey, dan tidak juga merawat dengan besi panas. Yang dimasukkan di sini ialah good luck, bad luck tu dah faham dah. Nombor 2, tidak meruqyah diri sendiri kecuali dengan apa yang berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Bukan daripada jampi-jampian yang jahiliah, atau bukan daripada jampi-jampian yang tidak aman, tidak tenang, tidak bersih daripadanya sebarang unsur syirik. Dan kalau perlukan rawatan yang macam besi panas itu, boleh dalam suasana yang memang perlu, yang ini darurat, dengan keyakinan bahawa yang menyembuhkan ialah Allah dan bukannya jampian tersebut. Okay? Dan ini seolah-olah apa yang nak Nabi kendaki lah untuk umat Islam ini, khasnya para sahabat pada zaman baginda, mereka menjauhi perbuatan-perbuatan mereka, amalan-amalan mereka yang yang boleh membentuk akidah yang salah ataupun keyakinan yang salah dalam diri mereka. Dan semua ini selari dengan sambungan hadis itu, dan ke atas Tuhan mereka lah mereka ini bertawakal. Sama-sama kita tahu tawakal ini ialah usaha dahulu, kemudian baru bertawakal kepada Allah. Bukan duduk diam dan bertawakal. Makna nak keluar untuk satu urusan, kita berusaha do our best. Tak kisah ada good luck or bad luck. Kita berusaha dan kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kita sakit, kita berjampi. Sama ada menjampi diri sendiri, meminta orang jampikan diri kita, atau kita jampikan orang lain. Okay, tapi dan itu usaha kita, jampi itu usaha kita, dan keputusannya, hasilnya kita bertawakal kepada Allah. Demikian juga dalam apa-apa rawatan penyakit, kalau perlu ia rawat dengan keyakinan bahawa yang menyembuhkan itu ialah Allah. Kita rawat, kita berusaha dan kita bertawakal kepada Allah. Jadi hadis ini bukanlah menafikan, ya, secara zahir macam menafikan
rawatan, menafikan jampi-jampian secara zahir, secara face value, sebenarnya tidak ya. Jadi ini penjelasan Imam Al-Kirmani sebagaimana dalam kitab Fathul Bari, boleh rujuk sendiri, jilid 11 edisi Maktabah Syamirah, jilid 11 muka surat 410. Ya, moga-moga penjelasan ini membantu persoalan. Dan penjelasan ini juga menjawab satu hujah lain di mana sebahagian tarikat-tarikat yang mereka ini percaya kepada makam-makam. Manusia ni ada makam-makamnya, ada tingkatan-tingkatannya. Makam syariah untuk orang awam, makam hakikat, makam makrifat lagi tinggi kan. Dan mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pada makam syariat. Apa yang baginda ajar, apa yang baginda sampaikan untuk makam syariat. Orang yang nak naik makam lagi tinggi, makam hakikat, dia tak payah ikut. Yang naik lagi tinggi makrifat tak payah ikut. Dan antara dalil mereka ialah hadis ni. Sebab hadis ni mereka berhujah, tengok ada orang yang dia tak ruqyah apa dan dia dapat masuk syurga tanpa hisap. Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih sebagaimana kita telah kupas sebelum ini pernah meruqyah dan pernah diruqyah. So Rasulullah pun tak masuk dalam hadis ni. Rasulullah sendiri tak masuk dalam hadis ni. Berarti hadis ni menunjukkan adanya kumpulan orang yang 70,000 itu yang makamnya lebih tinggi. Makamnya lebih tinggi daripada Nabi sendiri. Jadi Nabi ni level syariat. Dengan orang-orang macam kita ni yang tak masuk tarikat ni level syariat. Hadis ni menunjukkan ada orang yang level lagi tinggi, yang mereka ni bertawakal saja pada Allah, tak buat apa-apa, dan mereka ini akan masuk syurga tanpa hisap, masuk syurga tanpa azab. Ini mereka punya hujah ya. Dan ini telah pun kita jawab bahawa pemahaman mereka itu adalah salah, tidak betul ya. Yang dimasukkan di sini ialah tidak melakukan jampi-jampian yang tidak berasal daripada Quran, tidak berasal daripada sunnah, jampi-jampian zaman jahiliah dan jampi-jampian yang tidak aman, dia bukan 100% clear of syirik. Dia bukanlah 100% dijamin tak ada syirik, tapi tak aman daripada unsur syirik. Cuba, macam saya ada video lain, saya kupas tentang selawat tafrijiyah. Saya kata ia syirik, orang lain kata tak syirik. Tapi berarti selawat itu tak aman daripada syirik. Tak aman, ada perbincangan. Ada majlis fatwa lain yang kata syirik. Ada majlis fatwa lain dari Jordan kata tak syirik. Jadi ada perbincangan kan. Jadi ia tidak aman. It is not safe from the discussion whether it is syirik or not. Maka tinggalkannya. Ini satu sebagai contoh. Sebab jampi-jampian ni kita baca sesuatu. Dan orang yang membaca selawat tafrijiyah ni pun sebanyak 4,444 kali ni pun untuk sesuatu hajat. Mungkin hajatnya tu untuk menyembuhkan penyakit dia. Mungkin hajat tu untuk menyembuhkan penyakit orang yang dia sayangi. Itu boleh jaga jadi jampian walaupun ia selawat. Sebab jampian ni tak semestinya dengan mantra-mantra macam, okey, ia boleh jadi apa-apa bacaan dan itu pun boleh termasuk. Tapi meninggalkannya sebab tidak aman. It is not free, it is not safe from the discussion whether there is syirik in it or not. Tidak aman. Ingat perkataan dia, tidak aman daripada sebarang unsur syirik di dalamnya. Okey. Jadi penjelasan ini juga dapat menjawab hujah sebahagian tarikat-tarikat yang membahagikan level manusia ni pada level syariat, level hakikat, level makrifat lagi tinggi kan. Sebab mereka kata Nabi pun meruqyah, Nabi pun diruqyah. Hadis ni Nabi sabda ada orang yang level lagi tinggi, tak meruqyah, tak diruqyah. Okay. Dan mereka ni dapat masuk syurga tanpa hisap. Dosa-dosa lain tak dikira. Nanti dulu. Okay, nanti dulu ada penjelasannya. Baik. Alamak, dah panjang dah ya. Lebih 30 minit. Moga-moga membantu insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum tu, terlupa, terima kasih kepada yang bertanya di ruangan komen ya. Saya baca komen-komen tu sekadar mana yang boleh sebab kadang-kadang banyak komen. Jika ada soalan yang bagus, poin yang bagus, saya akan buat video untuk menjelaskannya. Sama juga kalau ada orang yang membuktikan, menunjukkan kesalahan saya yang betul salah, no worries, saya akan buat video juga untuk membetulkan diri saya. Terima kasih atas penonton yang membetulkan ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.